Saya pun tak catat di mana tu berhenti tu. Baik. Kita masih lagi dalam hadis yang kedua. Kita dah baca yang kedua itu, iaitu tentang kelebihan bekerja. Ya? Tak apa, kita baru sikit sangat hadis itu. Saya baca lagi sekali tentang dia punya makna sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Yang bermaksud siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta dan usaha untuk keluarganya, berusaha untuk keluarganya, dan untuk baik dengan tetangganya, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, mukanya bagaikan bulan purnama. Dan siapa yang mencari dunia halal untuk memperbanyakkan dan berbangga-bangga dan juga berasa sombong dengan harta yang banyak, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sedang Allah murka kepadanya. Ada dua isu itu. Isu pertama, buat kerja kerana keluarga, cari yang halal, maka dapat pahala. Isu yang kedua, kerja, kumpulkan dan berbangga, maka kita berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita pernah baca sedikit tentang kisah Abu Hurairah ini dulu pada sebelum ini, dan kita cuba melihat kepada beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, ya, dan juga beberapa hadis yang sama makna dia, sama huraiannya dengan hadis itu. Jadi bermakna ada banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang orang yang bekerja ini mulia, tapi di masa yang sama orang yang buat kerja kadang-kala dianya dihina. Baik. Kalau kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, tiada seorang, kalau dari kitab saya muka surat 16. Muka surat 16. Tiada seorang yang buka jalan bagi dirinya untuk meminta-minta, melainkan akan dibukakan baginya oleh Allah pintu kemiskinan. Maknanya tak ada orang, kalau dia tu memang sengaja suka meminta-minta, maka Allah akan jadikan dia orang yang memang suka meminta, dia miskin lah. Kan? Baru ni saya pergi cucuk duit kat bank lah. Dasar abang tu minta duit dengan saya. Tapi dia pegang rokok. Dia kata, rokok you boleh beli. Dia kata. Ni rokok ni RM1 ni, saya kata, ini 20 batang ni, saya kata dengan dia. Saya buat macam lah. Kau boleh beli pula. Dia ketawa. Tapi saya kata, tak apalah, saya tak bagi duit, saya kata. Tapi sebelum tu saya bagi, tuan-tuan. Lepas tu, dia silap parking rokok dia. Turutlah sikit kan. Letak depan dia. Baik. Tapi yang siapa tu, yang disperi tu, dia jalan kaki dia, kena pergi ayam dia, rendah orang dia. Itu kalau tuan jumpa, bagilah duit, kan? Berhentilah buatlah naik kereta, kan? Cuma kalau buat kereta tu turunkan tingkap, aircon tutuplah. Tak ada masalah. Sekejap je kita bawa dia sampai ke pedas tu, dia turun, kan? Bagi duit RM10. Tak ada masalah. InsyaAllah dia orang bersih, kan? Dia tidak diminta jadi begitu. Dan mana tahu, kan, bila dia mati besok, dia orang yang terus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah memuliakan dia. Hebat, kan? Tiada seorang yang membuka jalan bagi dirinya untuk meminta-minta. Kerja dia meminta-minta, melainkan akan dibukakan baginya oleh Allah pintu kemiskinan. Pintu kemiskinan. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan membantu menjaga kehormatannya.
Dan siapa yang mencukupkan diri dengan apa adanya, maka Allah akan mencukupkannya. Bila seorang mengambil tali, lalu pergi ke lembah untuk mengambil kayu, ini menggambarkan dia buat kerja lah. Kenapa contoh ni dia kata ambil tali, piknik kayu tuan-tuan? Sebab dulu zaman dulu begitu. Mencari kayu api ni dan ikat, jual di pasar tu ada satu pencarian sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Kalau kita tengok kisah kan, sahabat Nabi dulu begitulah. Dia pergi cari kayu dan dia potong-potong, diikat dan dia keluar ke pasar dan dia beli tukar dengan makanan. Itu bila hadis ni dicerita macam tu. Bila seorang mengambil tali lalu pergi ke lembah untuk mengambil kayu lalu dibawa ke pasar. Dijual di sana dengan satu mut kurma. Satu mut kurma, satu cupak. Ada sukatan dia kan. Nescaya yang demikian itu lebih baik baginya daripadanya meminta-minta kepada orang, baik ia diberi atau ditolak. Lebih baik lagi. Ada satu sikit saya nak berkongsi. Ini pandangan saya tuan-tuan ya. Mungkin ada pandangan lain berbeza lah. Sebab benda ni saya selalu tengok dalam YouTube ustaz-ustaz ceramah. Kadang-kadang saya berbeza pendapat dengan ustaz-ustaz tu. Tapi saya tak menyalahkan. Dia pun ada asas dia dan saya pun ada asas. Kadang-kadang saya tak setuju dengan pandangan tersebut. Tapi bukanlah membawa kepada kita menyalahkan dia. Tak boleh. Sebab dia pun ada hujah. Cuma saya kurang setuju. Contoh, tuan-tuan ya. Nafkah isteri mesti diberi. Untuk isteri beli bodak, beli keperluan dia lah. Keperluan beli isteri lah. Isteri nak beli apa pun tak kisah. Hak dia kan, sebeli nafkah makan minum tu memang wajib. Itu. Tapi saya punya pandangan, kalau sekiranya kita boleh beli dia mata pancing, kalau kita beli ikan pada dia dapat 2-3 ekor, kita bagi dia pancing. Dengan pancing tu dia berusaha sebab dia maka dia dapat mungkin 1 kilo ikan, mungkin 3 kilo ikan. Adalah lebih baik lagi. Maksudnya apa kan? Maksud dia, kalau isteri kita tu memang kita kena belikan keperluan dia, dia nak bedak, dia nak apa tu kan, nak cantik, kalau muka jawat, nak beli jawat, nak beli bedak, beli sabun, itu keperluan dia bagi. Kan? Tapi bagi saya pula, kalau kita berikan apa yang memudahkan dia dapat lebih. Contohnya kita beli dia kereta. Bulan terbayar kereta RM600 sebulan. Nak kereta sebuah, kau ada ilmu, kau pilih aja kitab. Itulah sebabkan susah naik. Rumah saya, nak kereta, saya bayar 5 bulan. Dengan ilmu you ada, you pergilah. Berapa duit you dapat, you punya. Saya nak minta. Nak beli apa, belilah. Nak beli omeh ke apa-apa. Jadi maknanya, adakah maknanya, bagi pandang saya telah pun tidak memberi nafkah bentuk nak beli sabun ke, dia nak beli keperluan dia ke, apa-apa atas sinat. Bagi saya kata tidak. Sebab saya memberikan kemudahan bagi dia, ada kereta, saya bayar 5 bulan, dan kereta itulah dia pergi mengajar kitab, dan bila orang menyumbang, dan duit yang dia dapat itu, terpulanglah pada dia. Jadi kalau saya bagikan mungkin 300 bulan ya. Tapi bila dia cari macam itu dengan kemudahan kereta, maka mungkin dapat lebih daripada itu. Wallahu a'lam, mungkin saya salah dan mungkin juga ada ustaz yang betul. Ya, tapi itulah alasan saya bila orang bertanya kepada saya. Belilah kereta sebuah kan dia. Dia ada ilmu mencari kan. Berapa kereta? Katalah 700 sebulan. Habis 700 bayar 700 selama 9 tahun. Ya? Wallahu a'lam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Lais Al-Samarkandi. Kita pernah baca dulu dalam kitab kita sebelum ini. Dan kalau kita lihat lagi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bazzi fa inna abakum Ibrahim alaihi salam kana bizazan." Dia kata hendaklah kamu berdagang. Sandang, berdagang ni maknanya bawa pakaian
maknanya bukan menggambarkan dia bukan pergi tu lama lah tu. Berdagang tu maknanya buat pakaian, buat apa. Kan? Kerana ayahmu Nabi Ibrahim dahulu ialah seorang pedagang. Maknanya pergi cari rezeki tu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan baru balik. Tapi kita mungkin tidaklah pergi pagi balik petang. Tapi menggambarkan bahawa satu makna sini, suami itu dia mesti keluar mencari untuk menanggung dia punya keluarga dia. Sebab kalau lihat dia kata, ayah kamu dulu merujuk kepada apa? Nabi Ibrahim AS. Dia orang yang berdagang. Maknanya orang yang keluar mencari rezeki. Jadi maknanya mencari rezeki itu tanggungjawab suami yang mana dia kena keluar. Ada kisah dulu tuan-tuan, saya terpaksa masuk. Dia merujuk pada kita kan, merujuk pada kita. Dia ni kerja di kilang Toyota. Kerja kilang Toyota. Lepas tu Toyota masa PKP tu buang bekerja 1,000 orang. Daripada 3,000 pekerja Toyota, dia buang 1,000. Jadi seorang ni terkena dalam 1,000 tu. Dapatlah pampasan. Pampasan dapat, tak ada masalah. Ya? Tetapi kesilapan dia dapat banyak tu, ada pula orang follow dia, ajak melabur. Dan dia tak periksa pula pelaburan tu. Cuma dia melihat kepada orang yang promosi itu memang hebat. Orang yang kempen itu memang hebat. Dia memang hebatlah di kereta dia, di segi. Jadi dia pun melabur dengan jumlah yang besar. Itu cerita tak apalah. Lepas itu pelaburan tu tak menjadi. Tak menjadi. Kalau menjadi alhamdulillah. Kemudian menyebabkan dia duduk rumah hampir 6 bulan. Cuma untungnya isteri cikgu. Untunglah isteri cikgu kan. Kemudian isteri dia mengadu pada saya. Kita ni ustaz kan. Ustaz, macam ustaz ini. Saya kata tak apalah, bagi saya masa sikit nak berfikir. Fikir tuan-tuan, macam mana kan. Sebab suami mesti bekerja. Jadi sekali isteri bayar rumah, isteri bayar kereta. Dia memanglah isteri bayar kereta, suami lagi takkan tarik. Betul anak-anak. Sama saya kata tak apalah. Saya pun hello suami dia. Saya kata jom kita mengerti. Mengertilah. Dia somban kan tak dia romau tau. Dia somban lah mengerti kan. Jom kita mengerti pun ya gitu. Buat. Saya kata tak boleh. Sebab ni asas dia. Suami kena bekerja. Saya pun tak kerja ustaz dia kata. Tapi dia kata saya ditipu. Tipu kita keluar tepi dulu. Tapi sekarang ni bab bekerja, saya kata pengertian dia tu. Jadi saya kata banyak je kerja. Kerja di Petronas, kerja di Shell, kerja di kedai makan, apa sih kan? Walaupun kerja tu 1,200 ke tak apa, kan? Akhirnya alhamdulillah bekerjalah dia tuan-tuan kan. Yang main tuan-tuan hampir berlaku perceraian. Baik. Satu hadis lagi yang lain juga daripada Jabir ni, dia menyebut tentang yang bermaksud hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tuan-tuan ya. Siapa yang nanam tanaman ataupun pohon lalu dimakan oleh manusia. Hadis ni biasa kita jumpa. Dikongsikan oleh ustaz-ustaz ya. Atau binatang dimakan oleh manusia atau binatang ataupun burung atau binatang buas, maka itu baginya sebagai sedekah. Makna menggambarkan satu lagi usaha. Pertama, usaha orang tu lah, tanamlah. Tapi bila tanam itu dimakan oleh binatang, jangan rasa rugi, ianya diganti oleh Allah sebagai nilai sedekah. Ada dua sini. Pertama, menggambarkan usaha kita. Yang kedua, menggambarkan bila dimakan oleh orang lain atau binatang atau sebagainya, dia pun tak rugi, adanya sedekah. Tapi syahidnya di sini ataupun hari ini mengatakan bahawasanya kita kena berusaha, bekerja. Tapi saya rasa kita dalam surau tak ada masalah kan. Macam saya lagi pula yang kaki, yang rumah tak ada kerja tu. Kan? Duduk rumah, ya, buka mata, macam rumah saya tak ada kerja. Bulan-bulan, picuk sampai ya. Itu kadang-kadang ada orang tak suka. Kan? Tak suka dia kata, hapuskan penjawab, pencen kan. Tapi kita dah syok pula pencen.
Tak bekerja kan. Tapi itu peraturan dia. Tuan-tuan pun kita juga kan. Baik. Banyak hadis-hadis menyebut di sini tuan-tuan yang menunjukkan bahawa hadis menggalakkan sebagai sesuatu bekerja usaha. Jadi bermakna apa tuan-tuan? Dalam hukum fiqh, apabila suami tak bekerja, maka dia berdosa. Sebab nasnya Al-Quran pun ada, di hadis pun ada. Jadi suami tugasnya bekerja, mencari rezeki. Bahkan dulu pernah kita berkongsi seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, yang saya pun tak ingat makan lagi lah, di mana saya jumpa. Pernah kita berkongsi dulu tuan-tuan, kan? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada tak amalan yang bila kita buat besar pahala dia selepas daripada jihad fi sabilillah. Jihad ni besarlah, ya. Jihad fi sabilillah merujuk kepada jihad dalam peperangan seperti mana di Gaza tu kan. Di Gaza, saya antara orang yang tak kuat semangat nak tengok mangsa-mangsa bom tu, anak-anak kecil semua tu, tak berani saya lalu dia sebab terganggu fikiran, kan? Kesian tengok. Tapi kita jangan putus asa berdoa pada Allah, dan juga kita kalau ada kekuatan hulurkan bantuan dari segi keuangan. Yang ni saya ada jaga 5 orang pelajar UIA, dia membuat PhD, ada buat master. Selama ni okeylah tuan-tuan. Minta maaf saya cakap lah, selama ni Amang Plastin yang bagi kan. Lepas tu Amang Plastin dah kena bukukan duit dia kan ni kan. Jadi maknanya saya ambil 5 orang. Menggagau lah ni, duit orang ni, jumpa orang ni. Selama 3 bulan. Nak cari berapa tuan? Satu orang kita kena bagi 500. Dia ada 5 orang. 5 per 5, 2,500 kan? Sebulan kena cari 2,500. Saya kena cari selama 3 bulan. Jadi 2,500 sebulan kali dengan 3 bulan, jadi berapa? 7,500 nak cari. Kan? Kesian tengok sebab dia belajar sana PhD, bidang-bidang dia memang hebat tuan-tuan. Bidang-bidang dia memang hebat. Tuan-tuan ingat tak masa dia buat serangan 7 Oktober itu serentak 3 daripada daratan, lautan dan udara. Udara tu dia melalui, dia buat macam layang-layang kan. Sebenarnya layang tu boleh muat seorang je. Tapi dia ubah suai jadikan 2 orang. Satu layang tu ada 2 orang. Dia masuk di tengah musuh kan. Ilmu tu dia belajar kan. Belajar kedoktoran kan. Jadi itu. Jadi sekarang ni maknanya kesian tengok dia orang ni. Jadi maknanya kita kena berusaha. Okey. Baik. Kalau sekiranya kita tanam tanaman dimakan oleh binatang, jangan kita rasa kecewa. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kerugian pada hasil kita itu dengan nilai sedekah. Tetapi niat kita kena betul lah. Ya, niat kita kena betul. Baik. Saya nak masuk kepada satu kisah teladan. Nah, kitab ni dia ada satu kisah teladan dia buat. Jadi ada hadis Nabi tadi kita baca banyak, dan juga maknanya satu saya nak ambil lah, satu daripada penutup sini. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Bahawa mencari rezeki yang halal itu faridah, merupakan satu tuntutan. Ba'dal faridati, selepas daripada fardu-fardu yang lain. Maknanya hidup kita ni banyak benda yang dituntut. Tapi mencari rezeki yang halal juga merupakan satu daripada tuntutan juga. Jadi bukan hanya kita pergi kerja, tapi pastikan hasil kerja itu halal. Kalau sebut halalan thayyiban, halal itu dari segi cara hukumnya, thayyiban itu prosesnya.
prosesnya. Kalau kita makanlah, carilah halal yang thayyibat. Cerita dia tuan ya. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Nasir bin Yahya. Berkata bahawa Nabi Daud alaihissalam biasa keluar dengan menyamar. Nabi Daud ni biasa keluar dengan menyamar. Ini saya sudah baca lah. Yes. Kalau saya baca tempat lain. Kadang saya baca kitab ni saya sedang dah baca. Tak apalah. Mungkin saya tempat lain kot. Bang kitab ni saya baca tempat lain juga. Okey. Lalu bertanya kepada orang yang tentang kelakuannya. Nabi Daud tanya kepada orang macam mana kelakuan dia. Dia menyamar. Tapi dia tanya macam mana perangai Nabi Daud. Sedangkan Nabi Daud itu dianya menyamar ke orang tak kenal dia. Ya, orang tak kenal dia. Saya pernah sekali menyamar tuan-tuan. Saya menyamar untuk membuat satu kajian sejauh mana manusia di Seremban. Kajian itu sebab di Seremban lah. Ini keperluan, bukan keperluan saya buat master lain. Ini keperluan saya untuk kepentingan dakwah. Saya terlibat dengan NGO kan. Jadi nak tengok tu kita buat kajian. Kalau tidak kita hanya andaian-andaian saja. Ini saya sendiri buat kajian. Ada kawan saya buat kajian lain. Jadi saya duduk di kedai restoran di Seremban, bukan di sini. Di sini orang kenal. Saya pakai baju yang tidak cantik. Lepas tu saya duduk di meja, saya order air teh-o dan sepegang duit RM1. Dan saya kira duit tu. Di depan, nak tengok sejauh orang Seremban perasan tak? Ataupun mudah tak tersentuh dengan tengok orang restoran susah minum hanya air teh-o cicah roti. Lepas tu selesai itunya. Bila saya nak bayar air teh-o tu, ada orang bayar. Maknanya itu titik bahawa orang Seremban masih lagi prihatin kepada lihat orang susah. Lepas itu dia akan suka membantu. Nilai itu. Jadi situlah menunjukkan bahawasanya kita dapat satu alamat bahawasanya masyarakat orang kita ni masih lagi ada kesedaran untuk belas kasihan kepada orang susah. Belum lagi hilang. Tuan-tuan, itu saya sendiri buat tuan-tuan ya. Tapi grup yang lain, dia buat lain pula. Dia buat di KL. Hotel tingkat 14. Yang ni tuan-tuan carilah di Kuala Lumpur tu. Hotel tingkat 14. Di situ adanya itu kajian tentang bagaimana anak muda mengenali dakwah Kristian. Bukan. Dakwah Syiah. Maafkan saya, bukan Kristian, Syiah. Waktu tu buat kajian tentang Syiah. Ya? Jadi maknanya 4-5 orang pergi ke hotel tu. Di tingkat 14 tu adanya kelab malam. Kelab malam di tingkat 14 tu dianya mempromosikan mut'ah dauriyah. Mut'ah dauriyah ni tuan-tuan iaitu kahwin mut'ah lah. Dauriyah ni maknanya kejap orang ni, kejap orang ni, kejap orang ni. Okay. Dalam tu adanya perempuan, pelajar kolej pun ada daripada Iran. Jadi saya tak pergi kajian tu, geng lain lah, grup lain. Tapi masih lagi dalam NGO saya berdakwah tu. Jadi situ kajian. Jadi ada anak muda, ramai bukan? Ada anak muda ni, dia pergi masuk dan disik borang. Disik borang untuk menjadi Syiah. Sebab syarat untuk mut'ah dauriyah dengan perempuan dalam tu mesti dia Syiah. Jadi ramailah anak buncang isi orang malam tu. Pergi tu 3 orang. Kau saya pergi. Bila keluar itu panggil dia. Panggil dia, "Bang, kau isi borang Syiah ke?" Jawab, "Bang," dia kata, "dah keluar, saya Muslim balik." Muslim balik dia kata. Jadi berapa persoalan hukum fiqh itu tuan. Pertama sekali, ada tak paksaan dia mesti borang untuk menjadi Syiah? Tak ada. Itu kehendak dia sendiri.
Bersyarat untuk mut'ah tu mesti engkau Syiah. Jadi kalau engkau bukan Syiah, jadi Syiah sekarang ni. Okey tuan-tuan ya. Bila Syiah tu, dia pun dapatlah bukti dia dah orang dia dah Syiah dah. Maka jadilah Syiah dia, bolehlah dia mut'ah dauriyah dalam tu. Bila keluar, dia menyangka bahawa dia bukan Syiah lagi. Dia ahli sunnah wal jamaah. Tidak tuan-tuan. Seseorang yang dah keluar Islam, nak masuk Islam, mereka kena diakad syahadahkan semula. Walaupun orang Arab. Sebab dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memang dia hafal dia orang Arab. Dia kata hafal, dia mesti diakad syahadahkan. Ikutlah, asyhadu ada saksi sekali. Barulah di Islam balik. Anak bujang kita ni, dia pergi masuk Syiah dan dia mut'ah dauriyah, dia keluar hanya dia menyangka dia Islam balik. Balik rumah, mak ayah tahu. Bila balik pada urusan tu, maka tim ni buat satu surat dan dihantar ke Bukit Aman untuk dibuat satu tindakan Bukit Aman lah. Ya? Itu pengalaman, bukan saya, pengalaman kawan saya. Pengalaman saya pergi tadilah, restoran tadi. Baik, ini menyamar tuan-tuan ya. Menyamar. Lalu maknanya tanya tentang macam mana Nabi Daud. Pada satu hari malaikat Jibril merupakan diri sebagai anak Adam sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Jibril menyerupai manusia. Hai pemuda, kata Nabi Daud, apakah pendapatmu tentang Daud? Jawabnya, sebaik-baik hanya ada satu sifat yang kurang baik. Dia kata Nabi Daud ni baik, tapi ada satu je yang kurang baik. Ditanya, apakah tu yang tak baik tu? Jawabnya, ia makan dari Baitul Mal. Padahal tiada seorang hamba yang disayangi oleh Allah lebih daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Nabi Daud, dia kata, satu benda yang dia tak baik. Lain semua baik. Apa dia? Dia ni ambil hasil hidup dia daripada Baitul Mal. Sedangkan orang yang bekerja cari rezeki itu adalah lebih baik. Itu tadi merujuk ke cerita tu, sahabat Nabi kata, ada tak orang yang jihad fisabilillah ni? Ada. Bahkan lebih baik daripada membina masjid. Maknanya menggambarkan galakan. Buat benda tu. Tuan-tuan ya, bila kita baca hadis tu, kita kena baca dia punya tafsiran ulama-ulama hadis. Ada tak Rasulullah amalan yang selepas jihad fisabilillah? Kata Nabi, ada, bahkan lebih besar daripada membina masjid. Yang ni saya lebih suka pendapat masa itu galakan, rangsangan. Kalau buat ni memang pahala besar. Kan? Jangan kita menafikan orang bina masjid tu kecil pahala dia. Macam di Usin tu, macam masjid di Sendayan tu. Itu seorang tu, Tan Sri Husin kan. Itu hebat, kita entah cara dia memang hebat bina masjid. Maknanya dia hebat. Tetap kita kata dia hebat. Cuma hadis ni kita kena faham dia tu rangsangan galakkan supaya buat. Bahkan lebih besar daripada membina masjid. Baik. Dan mungkin juga pahala dia juga dulu makna pertama memang betul besar pahala dia. Lebih besar daripada masjid lagi. Yang kedua makna dia ialah galakkan dan rangsangan. Dua-dua kita pakai. Ya, baik. Apa dia? Kata Rasulullah, engkau keluar mencari rezeki yang halal, bawa balik dan kau beri rezeki yang halal itu kepada ahli keluarga kamu. Mana besarlah pahala dia. Pagi, sarapan, tengah hari, malam, maka suami untung dapat pahala kan. Jangan kita rasa susah hati. Jadi dia kata patutnya dia ni usaha makan hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud ke mihrabnya. Ada beza tuan-tuannya. Umat Nabi Muhammad dengan umat sebelum ni. Umat Nabi Muhammad nak beribadah di mana-mana. Surau boleh, masjid boleh, tempat lapang boleh, kan? Tak ada masalah. Tapi dulu di mihrabnya, tempat ibadah di mihrab. Sambil menangis memohon kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja dari Baitul Mal.
Itulah rayuan permintaan Nabi Daud alaihi salam. Setelah dia dapat satu teguran daripada malaikat Jibril, ya, yang bermanusia. Maka Allah mengajarkan kepadanya membuat pakaian perang. Kan antara mukjizat dia, antara mukjizat Nabi Daud, Allah lembutkan besi dengan tangannya. Dia boleh bentuk besi dengan tangannya. Itu mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud AS. Dia bentuk pakaian perang. Dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Maknanya dia boleh bentuk. Tak perlu dibakar. Kita kena bakar canang dulu kan, buat parang, buat pisau. Begitu. Tapi Nabi Daud tidak. Kalau adalah ilmu tu tuan-tuan yang kita, tapi itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Baik. Maka bila ia telah selesai melayani hajat rakyatnya, ia kembali ke rumah dan membuat kerja-kerja, membuat baju besi dan dijual untuk belanja demi keluarganya. Bila dia buat kerja yang wajib untuk rakyat, sebab dia pemimpin, maka di rumah dia buat kerja sendiri. Kan? Dia buat kerja sendiri untuk jual hasil. Ini masih menggambarkan bahawasanya dia pemimpin pun dia ada kerja dia sendiri. Tapi salah tak seorang pemimpin tu ambil rezeki, ambil kerja hasil daripada orang tua? Hukum fiqh tak salah. Habis dalam cerita ni bukan menceritakan salah. Tapi cerita menceritakan ia itu tentang kelebihan orang mencari hasil usaha dengan sendiri. Tapi hari ni tengok menteri-menteri ada gaji dia. Kan semua ada gaji dia, punya awam ada gaji dia. Kan? Saya yang tak kerja pun ada gaji. Jadi itu mana salah tak? Tak salah. Ya? Tak salah. Cuma kalau bagi orang yang bekerja dengan hasil itu lebih baik. Jadi jangan pula kata lepas ni saya pernah ceramah itu tempat tuan-tuan di Pelapah di Haitang. Kepada kadet-kadet, maksud saya masih bertugas lagi lah, tentang kerja itu ibadah, tajuk diberi saya. Wallahu alam, mungkin dia salah faham ke atau saya tersalah memahamkan ke, tapi dalam ramai-ramai itu dia seorang lah. Tuan-tuan ya, dia lepas saya ceramah, saya makan di meja, dia pun datang dengan dia punya meja tu, saya dengan dia punya pegawai makan kan. Dah ceramah dia datang, dia serahkan baju dia punya topi dia punya apa tu, dia kata saya nak tak jawatan daripada kerja polis ni. Sebab dia kata ini semua dunia berlaku. Sudah kata saya lepas ceramah macam ni pula engkau faham. Saya salah ceramah ke dia salah faham. Tapi yang ramai-ramai tadi tak pula macam tu. Saya yakin dia mungkin salah faham lah kot. Dia kata dengan king commander dia, tuan, izinkan saya masa sikit dengan dia berdua. Silakan ustaz, dia kata. Saya pun bawa dia berdua ke surau balik. Jadi rupanya dia salah faham. Ingat dia faham bahawasanya kita ibadah ni, ibadah yang tu. Berzikir, baca Quran, jawab kerja. Saya kata tak, ibadah ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus ni lah sembahyang, zikir, baca Quran. Itu kena buat. Tapi kerja yang adat ini, kalau kena caranya, pun ibadah juga. Cari rezeki, habis di polis, jadi pegawai, jaga amanah, jaga ni, pun ibadah. Berdiri, jaga roadblock itu ibadah, saya kata. Tapi niat dia betulkanlah. Lepas itu selesai semua tu, wallahu alam. Dia berhenti ke ataupun diteruskan, wallahu alam. Ya tuan ya, salah faham. Baik. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud dan kami ajarkan kepadanya pakaian perang daripada besi untuk menjaga kamu daripada senjata pada waktu perang. Maknanya di sini disebut oleh Allah dalam Quran bahawa diberikan mukjizat kepada Nabi Daud AS, iaitu Nabi Daud boleh membentuk dengan tangannya, iaitu pakaian perang daripada besi. Ini kehebatan mukjizat. Tuan-tuan sekalian,
Saya kongsikan sedikit. Ada beberapa istilah-istilah yang diletakkan oleh ulama-ulama. Kalau perkara itu luar biasa, berlaku kepada para nabi, pada rasul, dipanggil dia sebagai mukjizat. Ulang balik kan, mukjizat. Kita tak boleh pakailah, wah dia tu ada mukjizat tu. Jangan. Istilah mukjizat itu hanya kepada nabi dan rasul. Kalau sekiranya perkara luar biasa berlaku kepada wali Allah, para sahabat nabi, kan? Pada wali-wali Allah, ulama-ulama yang muktabar yang hebat ni, maka nak kita panggil dia sebagai apa? Karamah. Dia karamah dia tu, kan? Kalau perkara tu luar biasa berlaku macam kita kat kita, yang biasa ni lah, kita panggil dia, istilah tu ma'unah, pertolongan. Kalau perkara luar biasa berlaku pada orang Islam, tapi dia ni bodoh ini buat tu bodoh bertangan syarak, kan? Yalah, orang nak nombor, orang ambil nombor, kono pula nombor tu. Tuan-tuan, mana? Dia ni main nombor kuat, minum pun kuat, contohlah. Tapi banyak benda luar biasa pada dia. Tak boleh panggil karamah, tak boleh panggil ma'unah, dia panggil ihanah. Ihanah. Maknanya satu penghinaan Allah kepadanya. Ingat tu. Dan kalau perkara luar biasa berlaku kepada orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir, kan? Maka dia panggil istidraj. Maksudnya Allah angkat lagi ke kekufuran dia. Tapi itu istilah-istilah yang tepat. Kalau tuan-tuan nak gunakan karamah juga, tak adalah salah. Ustaz saya itu ada karamah, dia tak ada salah. Taklah sampai pihak berdosa. Cuma kalau kita nak guna istilah tepat, begitulah. Tapi jangan sebut mukjizat. Mukjizat hanya kepada para rasul dan para nabi. Baik tuan-tuan, itu sahaja hadis yang kedua ini. InsyaAllah nanti kita masuk hadis yang ketiga, iaitu hadis bekerja sama. Saya ingat saya dah sambung, tapi tergantung cerita tu, sambung kemudian. Sahabat Nabi dia kata, ada tak amalan yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi ada, bahkan lebih baik daripada membina sebuah masjid. Membina sebuah masjid ini ada dua makna yang dipahami, apa yang saya rujuk. Maknanya memang betul pahalanya besar, berganda-ganda. Yang keduanya, satu galakan rangsangan bahawa ini sangat hebat. Apa dia, kata sahabat kepada Rasulullah, iaitu engkau keluar mencari rezeki yang halal, bawa balik, bagi anak isteri makan, maka pahalanya lebih besar daripada membina masjid. Lebih besar bina masjid ini memang mungkin betul, pahala lebih besar daripada bina masjid lagi. Tapi jangan pula kita merendahkan orang yang buat masjid. Tak bolehlah. Tetap kita rasa kagum, tetap kita rasa bangga, tetap kita rasa hebat. Seorang diri bina masjid memang hebatlah. Tapi yang kedua ada makna sebagai menggalakkan, inilah yang paling kita kena berebut-rebut. Berebut-rebut, galakkan rangsangan. Jadi suami adalah kelebihan dia. Dia keluar rezeki, orang yang halal. Yang main tuan-tuan, kalau kita ambil hadis ini, lebih besar daripada membina sebuah masjid. Subuh, sebelum pagi, makan tengah hari, makan malam, berapa kali tu. Kita dengan rumah kita bukannya tahun dah. Macam saya dah 35 tahun. Kan? Itu. Jadi, tapi semua itu mesti bertitik tolak, ikhlas dan mencari rezeki yang halal. Bermakna kelebihan bekerja bagi seorang suami. Bukan tergantung, saya ulang, tapi dia terpisah macam terpisah tadi. Ya. Baik tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelemahan saya. Nanti saya akan telefon kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri, minta izin kalau boleh diperbanyakkan. Wallahu a'lam. Kalau ada izin tu,
tak ada masalah. Tapi kalau kita posted tanpa minta izin, saya peribadi serba salah. Ada je pendapat mengatakan tak apa, kita bukan nak jual, bukan nak untung, kita untuk nak belajar. Tapi bagi saya lebih baiklah kita minta izin kepada dia. Dia kata tak ada masalah, posted lah. Dia kata okey lah. Sebab tuan-tuan, buku ni bila dia cetak dia akan dapat royalty tu tak? Jadi sebab itu kita segi adabnya kita minta izin lah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang telah maha. Saya aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.